Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Husri bin Murni di bawah penyeliaan Dr. Muhammad Yuzaidi Muhammad Yusuf daripada UKM. Sebenar Seminar Penyelidikan Siswazah atau Progress 2020, saya akan membentangkan kajian bertajuk Ritual dan Adat Kematian Masyarakat Melanau Sarawak. Latar belakang kajian menerangkan kajian terhadap ritual dan adat kematian masyarakat Melanau di Sarawak. Masyarakat Melanau mempunyai persamaan kebudayaan dan amalan adat resam dengan masyarakat Melayu di Sarawak. Hubungan budaya, sosial, ekonomi dan politik yang rapat antara kedua-dua etnik ini telah mewujudkan persaudaraan dan perpaduan kukuh dalam kalangan mereka. Namun begitu, kaum Melanau mempunyai adat istiadat mereka sendiri, iaitu dalam upacara ritual dan adat kematian. Kajian ini dijalankan dengan mengkaji tentang adat kematian masyarakat Melanau Mukah. Di dalam kajian ini, kebanyakan kebudayaan masyarakat Melanau Mukah akan disentuh untuk diterokai dan dikaji keunikan adat kematian. Adat dan upacara ini merangkumi pengurusan jenazah, proses pengebumian dan majlis-majlis yang diadakan selepas pengebumian. Menerusi kajian ini juga yang memfokuskan dalam aspek adat kematian masyarakat Melanau Mukah, berikut merumuskan beberapa nilai yang didukung oleh masyarakat etnik itu sendiri yang turut melambangkan identiti budaya mereka. Antaranya nilai-nilai peribadi dan sosial dan ekonomi, nilai-nilai kepercayaan mistik dan kuasa-kuasa supernatural. Upacara kematian merupakan satu fenomena sosial yang dianggap kompleks disebabkan terlibat dalam pelbagai aspek. Satu aspek penting dalam kehidupan seharian suku kaum Melanau ialah sistem kepercayaan yang mengawal dan mempengaruhi cara hidup dan pemikiran seseorang. Menurut Yasir Abdul Rahman pada tahun 1987, pada asasnya kepercayaan suku kaum ini bercorak tradisional dan mempercayai bahawa soal-soal penting dalam kehidupan berkaitan dengan kuasa gaib. Justru tidak hairan jika pemikiran seperti ini meresap ke dalam segala bidang kehidupan dan adat resam termasuklah dalam amalan adat kematian. Sebelum saya menerangkan tentang penyataan masalah, beberapa kajian lepas dapat kita huraikan di sini, iaitu persepsi masyarakat etnik Melanau berkaitan alam telah ditemui dalam 4 karya, iaitu karya Jeneri Amir pada tahun 1989, Jeneri Amir dan Awang Azman, Awang Pawi pada tahun 2001, Hang Tuah Merawin pada tahun 2000 dan Morris pada tahun 1991. Perbincangan ini dilihat sama dari segi isu tetapi berbeza dari segi perincian. Menurut Jeneri Amir pada tahun 1986 dalam artikelnya bahawa dalam kepercayaan masyarakat Melanau tradisional, dunia ini mempunyai 3 lapis, iaitu atas, pertengahan dan bawah tanah. Dalam karya Hang Tuah Merawin pada tahun 2000, beliau memperincikan lagi dengan menamakan 3 lapisan, iaitu sebagai langit, tanah dan yang. Langit merupakan zon awang-awangan yang dikenali sebagai wilayah kayangan. Tanah pula ialah zon daratan, manakala yang merupakan alam akuatik atau wilayah akuatik ataupun dalam air di bawah zon bumi. Di samping itu, beberapa kajian lepas turut boleh kita berkongsi bersama tentang adat kematian, iaitu buku yang ditulis oleh Zulfawati Hasan pada tahun 1993 dan 2006, serta adat kematian etnik Sarawak yang diperlihatkan menerusi kajian Peter Metcalfe pada tahun 1991. Jadi di sini jelas bahawa penyataan masalah yang ingin dibangkitkan dalam seminar kali ini adalah tentang dunia kini dilanda budaya pasca moden. Namun acuan asas beberapa ritual dan upacara kematian masyarakat Melanau khususnya masih tidak ada kajian secara menyeluruh. Yang keduanya, kurangnya penulisan ilmiah tentang ritual dan upacara kematian masyarakat Melanau dibandingkan penulisan tentang masyarakat lain. Dan yang terakhir sekali, keperluan pendokumentasian tentang ritual dan upacara masyarakat Melanau untuk rujukan generasi akan datang. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti upacara ritual dan adat dalam urusan kematian masyarakat Melanau dan mendokumentasi proses upacara ritual dan adat dalam urusan kematian, iaitu adat kematian dahulu dan adat kematian sekarang.
Metodologi kajian adalah merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Bagi melaksanakan kajian ini dengan efektif, metodologi kajian yang dirangka adalah merangkumi reka bentuk kajian, instrumentasi dan teknik pengumpulan data. Penyidikan kajian ini menggunakan kaedah kajian etnografi yang berasaskan kepada kajian lapangan dan kajian perpustakaan. Instrumen kajian ini menggunakan teknik temu bual, berfokus dan pemerhatian. Pemilihan informan untuk temu bual berfokus berdasarkan kepada individu yang mempunyai pengaruh dan autoriti dalam masyarakat Melanau di Sarawak seperti warga emas, ketua kampung, ketua dan ahli persatuan Melanau dan seumpamanya. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis naratif deskriptif kandungan. Begitu juga, kajian ini disokong dengan data-data yang diperolehi daripada kajian perpustakaan berupa data sekunder. Pengkaji telah menjalankan beberapa sesi temu bual sepanjang Februari 2020 hingga April 2020 bersama 8 orang informan dari masyarakat Melanau di Sarawak. Pelbagai soalan dikemukakan kepada informan untuk mendapatkan data-data tentang adat dan upacara kematian yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Melanau. Terdapat beberapa upacara ritual dan adat perlu dilalui dalam upacara kematian masyarakat Melanau dalam dapatan kajian kali ini. Bagi kajian ini, adat kematian akan dikaji dengan dua aspek iaitu adat kematian dahulu dan adat kematian sekarang. Adat kematian dahulu. Kajian ini diteruskan dengan mengkaji adat kematian masyarakat Melanau Sarawak dengan lebih terperinci. Menurut Yasir Abdul Rahman pada tahun 1987, upacara kematian dan pengembumian mengikut adat kematian masyarakat Melanau Mukah secara umumnya memakan belanja yang banyak. Mengikut masyarakat Melanau, terutamanya di Mukah, roh orang mati mestilah dibantu dalam perjalanannya ke akhirat atau dikenali sebagai likau matai dengan mengadakan majlis bergabung dan sebagainya. Menurut Yasir Abdul Rahman juga, likau matai bermaksud tentang maksud orang mati. Bukan itu saja, upacara tersebut haruslah diadakan secara besar-besaran sebagai tanda kasih sayang dan perhormatan keluarga dan sanak saudara terhadap si mati. Masyarakat Melanau pada zaman lampau, waktu pengembumian dan selepasnya merupakan waktu yang sangat penting bagi menunjukkan kekayaan dan kekuasaan masing-masing. Jika dilihat pada zaman kerajaan dahulu, jenazah raja-raja dan pihak bangsawan Melanau akan diletakkan di dalam jurunai iaitu tiang-tiang pengembumian. Menurut Persatuan Melanau Kuching pada tahun 2010, upacara pengembumian ini dilakukan pada beratus-ratus tahun dahulu dalam zaman animisme, iaitu golongan yang menggunakan jurunai ini dikenali sebagai aristokrat. Menurut Persatuan Melanau Kuching juga, jurunai ini diperbuat daripada pokok kayu yang dikenali belian yang besar dan cukup matang. Jurunai yang dipasang mestilah mempunyai ukuran yang ringkas atau biasa dan ada juga ukiran yang bercorak rumit. Segala ukiran yang rumit memakan tempoh yang panjang iaitu 7 tahun untuk disiapkan. Pada kebiasaannya, ukiran di luar tiang jurunai diukir indah dengan bermotifkan binatang seperti naga, harimau, ular, tikus dan sebagainya tertakluk kepada status pemiliknya. Di samping itu, ketinggian jurunai melambangkan kedudukan dan darjat pemiliknya. Bukan itu saja, ada juga jurunai yang diukir dengan bermotifkan alam flora dan berbuahan seperti nenas dan sebagainya. Biasanya ketinggian jurunai ialah dari 12 meter ke 15 meter. Jurunai berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat raja atau bangsawan melalui satu lubang besar yang akan digali. Mengikut legenda, terdapat seorang hamba perempuan dan seorang hamba lelaki akan dikorbankan bersama mayat tersebut dan ditinggalkan sehingga mati kebuluran. Tujuan perkara ini berlaku kerana hamba perempuan tersebut digunakan untuk melayan raja sebagaimana dialaminya semasa hidup. Manakala roh hamba lelaki pula ditugaskan sebagai pengawal, pelayan dan tukang dayung untuk roh raja atau bangsawan ke dalam perjalanan ke likau matai. Jurunai adalah kebanggaan mereka sebagai manifestasi tentang kedaulatan ketinggian darjat, pengaruh dan kekayaan sewaktu hidupnya. Masyarakat Melanau biasanya turut bangga kerana itulah imej dan kepribadian kaum yang melambangkan ketemadunan mereka pada waktu itu. Bagi masyarakat Melanau Mukah, kekeluargaan dan amalan sosial amat dititik beratkan. Tambahan pula sikap mentaati raja dan memimpin tidak dapat dinafikan.
Inilah budi pekerti kaum Melanau yang ditonjolkan ketika zaman itu. Sebelum proses jurunai itu didirikan, mengikut adat istiadat kebesaran diadakan, lagu tradisional turut didendangkan untuk diperdengarkan kepada para tetamu. Seterusnya, lubang akan digalikan untuk jurunai yang berukuran dalam 10 meter tinggi dan 4 meter lebar lilitannya. Namun begitu, penggunaan jurunai ini telah dihapuskan apabila fahaman dan pengajaran agama mula bertapak di muka sama ada agama Islam ataupun Kristian. Amalan pengurusan kematian mengikut adat jurunai tidak lagi diguna pakai dan kali terakhir dibuat pada tahun 1880 oleh orang Melanau di Mekah. Orang Melanau ketika itu mengamalkan sikap tertutup kepada masyarakat luar. Mereka mula sedar bahawa membunuh manusia walaupun sebagai bahan korban adalah suatu penyiksaan dan dosa yang besar. Di Mekah masih terdapat kesan daripada sejarah Jurunai yang terus berdiri teguh di kawasan kampung Telian Tengah Mekah. Ada di antaranya sudah haus di mamah usia kerana terdedah pada hujan dan terik matahari. Jadi menurut Yasir Abdul Rahman pada tahun 1987, upacara tersebut tidak terhenti begitu saja. Dalam tempoh tertentu, di bahagian tengah jurunai itu akan dibuka dan tulang-tulang dimasukkan ke dalam tempayan khas yang diletakkan di bahagian atas jurunai. Namun begitu, adat ini tidak lagi diamalkan oleh masyarakat Melanau Mekah pada masa kini. Tiada dokumen yang dapat menerangkan mengenai adat ini secara terperinci. Seterusnya, adat kematian sekarang. Kembali kepada zaman sekarang, seseorang yang meninggal dunia, mayatnya akan diuruskan seperti dimandikan oleh Abi Patai yang bermaksud keluarga yang terdekat. Proses pengurusan pengebumian perlu dilakukan secara teratur dengan konsep adat. Menurut buku Melanau Mekah Satu Kajian Budaya, mayat tersebut dimandikan oleh keluarga yang terdekat dan mestilah mandikan seluruh badan mayat tersebut menggunakan pinggan lama sebagai gayung. Satu tempat khas disediakan untuk meletakkan mayat yang diperbuat daripada papan dan dahan rumbia. Tempat khas ini dinamakan sebagai pakat. Di 4 penjuru pakat itu diletakkan galah-galah daripada dahan rumbia supaya sehelai kelambu dapat digantung sebagai pelindung mayat. Pakat ini dilapiskan dengan tikar bemban, manakala di atasnya kain selimut yang disusun dengan beberapa kain sarung dan baju mendiang yang dipakainya sebelum itu. Pakaian lain akan disusun di atas mayat tersebut, diletakkan 2 helai kain lagi di atas bahagian dada. Satu set teko, cawan, pinggan, mangkuk disediakan kerana dianggap perlu baginya dilikau matai. Setelah mayat dimandikan, kedua ibu jari kaki mayat akan diikat dan badannya pula diikat dengan secarik kain. Seterusnya, kepala mayat akan ditudung dengan selai kain putih yang akan melalui bawah dagu. Mayat tersebut akan disimpan dalam rumah selama 3 hari dan pengebumian akan dilakukan pada petang di antara jam 2 petang hingga 4 petang. Pada hari pengebumian, kaum keluarga terutama pihak perempuan akan berkumpul dekat pakat untuk meratapi dengan nyaring sebagaimana dikehendaki dari segi sosial. Tilam yang biasanya digunakan oleh mendiang akan diletakkan ke dalam keranda, kemudian barulah mayat tersebut diturunkan. 2 helai kain yang berada di bahagian dada akan diambil, sehelai untuk disimpan, manakala sehelai lagi akan diletakkan di atas keranda. Rombongan membawa keranda akan diturunkan dari rumah, namun begitu sekumpulan orang yang membawa bendera tanda pangkat didahului jika perlu. Pakat dan kelambu akan dibuang di tepi jalan. Apabila sampai di kubur, keranda dan ikatan pada mayat akan dibuka, sebab itu keranda tersebut akan ditutup. Barang-barang milik mendiang akan ditinggalkan di atas kubur, lilin atau api kecil akan dinyala pada tiap-tiap petang selama 3 hari untuk menerangkan perjalanan roh si mati ke likau matai. Selama tempoh 3 hari, ahli keluarga dilarang keras untuk berjalan keluar dari rumah. Selama tempoh 7 hari, keluarga tidak dibenarkan mengunjungi rumah orang lain. Selama tempoh itu, ramai kawan-kawan dan sanak saudara akan mengunjungi rumah keluarga si mati yang merupakan institusi sosial yang sangat penting. Kunjungan ini dinamakan sebagai peligin. Pelawat yang datang tidur di rumah ahli keluarga pada malam pertama mestilah di tempat yang sama untuk 3 malam yang berturut-turut.
Semasa Peligin, ramai datang berkunjung sehingga malam akhir. Mereka mengadakan permainan tradisional seperti tatau iaitu teka-teki bagi menghiburkan hati ahli keluarga yang sedih dan pilu. Upacara selepas pengembumian iaitu upacara Pugub dan juga upacara Pelatau. Upacara yang dinamakan Puyup dan Pelatau akan diadakan untuk menghubungi dan memberi hantaran kepada roh orang yang mati. Upacara ini dijalankan untuk menentukan kebahagiaan roh si mati di Likau Matai. Upacara Puyup melibatkan permainan bersabung ayam bagi bertujuan meningkatkan kedudukan orang mati di Likau Matai. Biasanya upacara ini akan dijalankan pada pagi hari yang ke-7. Ia dimulakan dengan upacara pasai iaitu hidangan air yang dicampur dengan buah payang dan jamuan kuih muih tradisional seperti jejala, bahulu, bingka dan lain-lain lagi. Seperti itu, sabung ayam akan dilangsungkan dalam rumah dan darah ayam daripada pertarungan akan disapu pada tiang tengah dalam rumah. Selepas itu, satu rombongan akan turun ke kubur dengan kuih muih untuk diberi kepada orang mati dan diletakkan di tepi kubur. Rombongan yang menguruskan upacara ini perlu pulang ke rumah dan dikendaki mandi dalam sungai. Selepas itu, jamuan akan dihidangkan kepada mereka yang datang menghadiri upacara Puyup. Dalam jamuan ini, mereka akan menyembelih seekor sapi atau kerbau. Tidak lupa juga jamuan ini akan diikuti dengan acara bersabung ayam. Pada pukul 3 petang, adat menui buliang akan dijalankan iaitu buliang digunakan untuk memuatkan persembahan seperti kuih muih, duit dan sebagainya untuk diberi kepada orang yang mengambil bahagian tadi. Selepas upacara untuk mengambil semula kain lugi yang digantungkan menandakan selesai adat tersebut. Upacara Pelatau. Upacara tidak terhenti begitu saja. Upacara Pelatau akan dijalankan pada waktu malam ke-7. Upacara ini bertujuan memastikan hadiah-hadiah diterima oleh orang mati dan kerana tujuan-tujuan lain. Upacara ini akan dijalankan oleh Pelatau iaitu seorang yang boleh masuk ke alam khayal dan dapat menemui roh si mati itu. Barang-barang sebagai hadiah iaitu kuih muih, rokok dan juga kain lugi. Tika dan kemenyan yang dinyalakan, pelatau akan menggigil dan akan terlentang ke atas tika sebanyak 3 kali sebelum dimasuki ke dalam alam khayal atau Likau Matai. Pelatau akan berjumpa dengan roh dan bercerita dengan roh si mati. Sesudah upacara ini dijalankan, hantaran atau hadiah tadi akan diberikan kepada roh si mati. Pelatau akan memulakan perjalanan pulang ke dunia. Pelatau akan memberi tentang perkara yang diberitahu oleh si mati kepada keluarganya untuk menyenangkan hati mereka. Ganjaran akan diberi kepada pelatau iaitu seekor ayam, sebilah pisau, lembing dan juga duit. Maka segala adat kematian masyarakat Melanau sudah dijalankan. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diringkaskan ataupun perbincangan bahawa masyarakat Melanau Sarawak mempunyai adat kepercayaan tersendiri termasuk kepercayaan terhadap alam dan juga cara keramaian. Masyarakat ini juga mempunyai keistimewaan yang tertentu dan menarik untuk dikaji secara mendalam. Melalui kajian yang dijalankan, saya sebagai pengkaji dapat mengetahui kewujudan dan keunikan budaya masyarakat Melanau di Sarawak khususnya di Mukah. Budaya dan adat masyarakat Melanau di Sarawak sangat unik dan kompleks untuk difahami dan dikaji. Jika dilihat pada masyarakat Melanau di Sarawak ketika zaman dulu, status dan kedudukan sangat penting sehingga dapat dilihat dalam adat kematian mereka. Namun begitu, melalui kajian ini, kita dapat melihat adat kematian zaman kini mempunyai percampuran unsur adat dan agama lain seperti Islam dan Kristian yang sangat ketara. Secara umumnya, adat kematian pada masa kini lebih sempurna tanpa ada pengorbanan hamba abdi. Dapat disimpulkan bahawa tradisi budaya Melanau dalam upacara kematian perlu dikekalkan serta didokumentasikan kerana ia merupakan tradisi warisan nenek moyang mereka sejak zaman berzaman. Ia perlu dikekalkan kerana ia akan menjadi lambang dan identiti masyarakat Melanau. Dan seterusnya, kelestarian adat dan budaya dalam masyarakat Melanau penting bagi menjana tradisi kebudayaan etnik tersebut agar ia terus kekal sehingga pada masa akan datang. Demikianlah tadi pembentangan tentang tajuk ritual dan adat kematian masyarakat Melanau Sarawak sempena dengan seminar penyelidikan siswazah
tahun 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembentangan yang bertajuk Ritual dan Adat Kematian Masyarakat Melanau, Sarawak, sempena dengan seminar penyelidikan siswazah pada tahun 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.